Audio Jungle. Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Terima kasih. Soalan kedua. Terima kasih. Silakan Yang Amat Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya memohon agar pertanyaan ini dijawab bersekali dengan 14 pertanyaan lain yang diajukan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat berkaitan isu indeks persepsi rasuah ini. Yang pertama, pertanyaan nombor 24 oleh Yang Berhormat Ipoh Timur bertarikh 1 Mac 2022 berkenaan pendirian dan tindakan kerajaan berhubung CPI tahun 2021. Yang kedua, pertanyaan nombor 70 oleh Yang Berhormat Tenom bertarikh 1 Mac 2022. Yang ketiga, pertanyaan nombor 76 oleh Yang Berhormat Puchong bertarikh 1 Mac 2022. Yang keempat, pertanyaan nombor 83 oleh Yang Berhormat Iskandar Puteri bertarikh 1 Mac 2022. Yang kelima, pertanyaan nombor 32 oleh Yang Berhormat Merbuk bertarikh 7 Mac 2022. Yang keenam, pertanyaan nombor 85 oleh Yang Berhormat Bukit Gelugur bertarikh 7 Mac 2022. Nombor 7, pertanyaan nombor 20 oleh Yang Berhormat Tumpat bertarikh 10 Mac 2022. Yang ke-8, pertanyaan nombor 75 oleh Yang Berhormat Bukit Gelugur bertarikh 10 Mac 2022. Yang ke-9, pertanyaan nombor 44 oleh Yang Berhormat Bukit Bendera bertarikh 16 Mac 2022. Yang ke-10, pertanyaan nombor 69 oleh Yang Berhormat Julau bertarikh 16 Mac 2022. Yang ke-11, pertanyaan nombor 70 oleh Yang Berhormat Johor Bahru bertarikh 16 Mac 2022. Yang 12, pertanyaan nombor 4 oleh Yang Berhormat Jerlun bertarikh 22 Mac. Masa nak habis. Nombor 13, pertanyaan nombor 57 oleh Yang Berhormat Kota Raja bertarikh 22 Mac. Pertanyaan nombor 68 oleh Yang Berhormat Kuala Kedah. Semuanya berkenaan isu yang sama. Jadi saya kena sebut satu-satu. Sebab selepas ini mungkin tidak dijawab tentang perkara ini. Jadi hari ini kita jawab rangkum semua sekali untuk jawapan. Tuan Ketua serta ahli serta Yang Berhormat Paul Dixon. CPI merupakan barometer antarabangsa yang diterbitkan oleh Transparency International (TI) yang mengukur tahap persepsi rasuah dalam badan awam termasuk pegawai dan anggota pentadbiran bagi negara-negara seluruh dunia. Walau bagaimanapun, pengukuran CPI dilaksanakan berdasarkan persepsi melalui kajian oleh institusi-institusi antarabangsa. Indeks ini adalah untuk memberi gambaran kepada kerajaan supaya usaha penambahbaikan tadbir urus, integriti dan anti rasuah terus dilaksanakan merentasi pelbagai sektor awam, swasta termasuk politik bagi memberi kesan kepada daya saing serta ekonomi negara. CPI Malaysia untuk tahun 2021 dikira berdasarkan 9 daripada 13 kajian yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi antarabangsa. Laporan tersebut menunjukkan bahawa Malaysia menduduki tempat kedua terbaik selepas Singapura di antara 9 negara ASEAN yang terlibat. Antara perkara yang mempengaruhi skor dan kedudukan negara dalam CPI adalah soalan berbeza yang digunakan antara negara, responden ataupun kumpulan sasar serta jumlah penglibatan negara yang berbeza setiap tahun. Sebagai contoh, kajian CPI tahun 2021 tidak melibatkan negara Brunei. Kerajaan melalui Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC telah mengadakan beberapa sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan
agar laporan CPI tersebut lebih adil dan dapat memberi gambaran yang sebenar. Kesediaan Malaysia untuk dinilai oleh CPI 2021 menunjukkan ketulusan dan komitmen Malaysia dalam penambahbaikan tadbir urus. Sehubungan dengan itu, kerajaan kekal komited untuk melaksanakan inisiatif yang telah digariskan di bawah Pelan Anti Rasuah Nasional NACP. Walau bagaimanapun, kita harus ingat bahawa usaha-usaha penambahbaikan adalah bersifat jangka panjang dan hasilnya juga akan dapat dilihat dalam jangka masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan pertama. Terima kasih Perdana Menteri kerana bagi penjelasan. Persepsi rasuah ini meningkat kerana tidak ada gambaran, tidak ada tekad politik menangani masalah-masalah besar. Umpamanya, saya bangkitkan Pandora Papers. Keduanya soal MDB yang belum terungkai. Baru-baru ini keluar lagi masalah. Jadi kalau dan orang-orang yang terlibat itu bergentayangan ke sana ke sini seolah-olah tidak ada permasalahan. Dan persepsi ini akan merosakkan imej negara kalau tidak ada kesediaan bagi pihak pimpinan politik. Saya tahu SPRM mempunyai peranan besar dalam hal ini. Tetapi tekad politik juga perlu. Kita tak boleh katakan persepsi ini sebagai persepsi biasa kerana orang juga melihat faktanya bahawa ada keterangan-keterangan baru yang menggemparkan, yang melibatkan institusi penting negara, termasuk Bank Negara Malaysia. Dan kita nampak ada keengganan bertindak. Sama ada mantan-mantan Perdana Menteri juga terlibat. Bukan satu, dua, tiga yang dibangkitkan dalam laporan-laporan seperti Pandora Papers. Mengapa tidak ada sikap kesungguhan pimpinan, khususnya Perdana Menteri, untuk menyatakan bahawa SPRM harus bertindak tanpa ragu terhadap siapa saja? Itu soalan saya. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebenarnya dari segi kemerosotan skor kita, kedudukan kita bukan saja disebabkan oleh kes-kes rasuah, tetapi juga disumbang oleh perkara-perkara lain. Ya, perkara-perkara lain seperti hak asasi misalnya, human rights, yang mungkin pandangan daripada badan-badan antarabangsa berbeza daripada nilai yang ada di negara kita. Tapi mereka melihat human rights berdasarkan nilai-nilai mereka. Dan yang kedua, dari segi keperluan pembaruan institusi dan juga akta-akta yang perlu dipindah. Sebagai contoh, akta ataupun undang-undang sumbangan dana politik misalnya. Yang ini juga merupakan salah satu tuntutan daripada badan antarabangsa supaya kita laksanakan di negara kita. Dari segi akta rahsia rasmi, akta kesalahan peran raya dan sebagainya semua. Jadi dari segi keseluruhannya ada seperti saya sebut, ada 9 perkara yang dijadikan sebagai alasan untuk memberikan kita dari segi ranking, skor dan sebagainya. Saya nak menjawab soalan ini. Dari segi tindakan yang dilaksanakan apabila berkaitan dengan isu rasuah dan sebagainya. Saya percaya Yang Berhormat tahu banyak kes sedang berjalan di mahkamah melibatkan sesiapa saja. Tak kira daripada pihak pembangkang maupun daripada pihak kerajaan. Kita lihat hari ini banyak kes masih lagi berjalan di mahkamah. Itu menunjukkan bahawa kerajaan serius dari segi mengambil tindakan terhadap sesiapa saja yang mengamalkan rasuah. Begitu juga dengan perkara lain yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Jadi tidak ada pihak kerajaan tidak melindungi sesiapa. Di dalam isu rasuah, pihak kerajaan tidak melindungi sesiapa. Sesiapa saja bertanggungjawab akan dihadapkan ke mahkamah dan mahkamahlah yang akan menentukan sama ada orang itu bersalah atau tidak. Jadi tidak boleh menganggap bahawa pihak kerajaan hari ini melindungi
individu-individu tertentu dan mengambil tindakan terhadap orang tertentu hanya untuk memuaskan hati setengah pihak. Kita tidak tahu dulu sama ada dulu ada selective prosecution atau tidak. Tapi hari ini tidak ada pendakwaan terpilih kepada sesiapa sahaja. Itu janji kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Tanggapan Soalan tambahan